kami kadang-kadang bila lepas pada PKP nak mengharapkan jemaah datang ke masjid ni macam menunggu, macam pungguk merindukan bulan. Kami kena akui lepas pada PKP, kami ramai jemaah tetap kami yang hilang, yang tak datang lagi dah ke masjid. Biasanya orang-orang pencen lah, dah tak nak datang ke masjid. Apa sebab? Kerana merajuk. Kalau tengok kawan merajuk apa sebab? Sebab masa PKP kan kita agak tegas sikit dengan SOP. Jadi warga emas masa tu belum dapat kebenaran untuk datang ke masjid. Jadi bila kita tak benarkan, orang-orang pencen ni dia kecil hati. Jadi bila dah, walaupun dah buka kan, dia dah tak semayang dengan kita, dia semayang surau. Tak mana-mana surau lah yang dia pergi. Saya sekali ada ceramah besar lah dia datang. Tapi kita memang kehilangan jemaah yang agak ramai. Betul, kadang kami fikir macam mana lah nak mengajak orang ramai datang ke masjid ini. Sampai ada yang terbayang, ingat kita ni esok kalau ada mana-mana orang jual takat pelari ke apa, kalau ada boleh beli, kita beli je lah. Pokok gantung depan masjid, ramai orang datang. Agak kalau ada beritahu lah, tuan-tuan ni apa pakai takat pelari ke, boleh tahu. Sebab orang tahu kat kedai jadi. Pokok tahu masjid jadi, mana nak tahu. Kita try kan tahu. Marah pula orang, itu kan syirik saja lah. Memang tak betul cara itu. Sekarang ni ada masjid terpaksa buat cabutan bertuah. Ada cabutan bertuah. Semayang subuh berjemaah, cabutan bertuah. Selepas semayang, sila selak sejadah masing-masing. Ada nombor bertuah. Habis semayang semua selak. Oh ada. La ilaha illallah. Terpaksa buat begitu. Ada masjid terpaksa buat cara anak-anak kalau datang semayang subuh, kita bagi RM5. Ada RM5. Kita tak adalah kata salah betul, tapi ikhtiar dia nak meramaikan orang. Macam masjid kami, masjid Pahang, masjid saya memang tak ada orang. Sebab masjid kami tengah bandar. Bila tengah bandar, tak ada karya, tak ada anak karya, tak ada. Siang ramai lah orang kerja. Zuhur, asar, okey. Subuh pun okey kalau orang sampai awal. Tapi kalau maghrib isyak, tak ada lah, ramai orang meninggal saja. Kami dengan masjid Raja Haji Fisabilillah senasib lah di Sabir Jaya, tak ada orang sebab kami tengah-tengah bandar. Kecuali kalau buat ceramah yang pelik-pelik sikit, tu orang datang lah daripada karya-karya yang lain datang. Ceramah pelik maknanya penceramah tu penceramah yang orang kenal, ataupun tajuk ceramah yang pelik-pelik. Contoh Mat Kilau, orang datang lah, oh Mat Kilau, dia pergi lah. Dia nak suka benda macam tu. Macam tuan-tuan duduk di karya macam ni, alhamdulillah tak ada masalah. Depan rumah orang, belakang rumah orang, okey, syok tuan. Lepas tu setengah negeri nak bagi senang orang masjid, buat masjid ada kawasan kubur lagi senang, supaya orang tinggal sikit pada mati. Tak semua negeri lah yang buat macam tu. Apa yang mustahak, datanglah ke masjid. Kami pihak masjid akan usaha yang terbaik untuk nak menjadikan tuan-tuan semua dan selesa datang untuk beribadah di sini. Apa yang mampu kita buat, kita buat. Yang penting tuan-tuan mesti datang masjid. Apa sebab kena datang masjid? Pertama, kerana kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Hadirin hadirat sekalian, Nabi tidak tinggalkan solat berjemaah. Jadi siapa-siapa yang mendakwa cinta Nabi tapi tak ada semayang berjemaah, tak ada erti pengakuan cinta Nabi. Kata para ulama, Nabi ni dia ada 7 amalan yang dia tidak pernah tinggal. Pertama, tahajud. Nabi tak tinggal tahajud. Yang kedua, jaga wudu setiap masa. Yang ketiga, beristighfar setiap masa. Yang keempat, bersedekah setiap hari. Yang kelima, jaga semayang duha. Yang keenam, baca Quran setiap hari. Dan yang ketujuh, tidak tinggalkan jemaah di masjid. Kalau kita cinta Nabi, jangan tinggal ini 7 perkara. Kalau tak mampu buat 7, buatlah salah satu. Salah satunya adalah jangan tinggalkan semayang jemaah di masjid. Jangan tinggalkan. Sebab itu jangan terkejut, ada setengah mazhab menghukumkan wajib semayang jemaah di masjid. Mazhab kita tidaklah. Ada setengah mazhab mewajibkan untuk semayang jemaah di masjid, sebagaimana kita boleh lihat dalam mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Imam Ahmad. Apa sebab? Kerana mereka berpegang kepada satu riwayat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah satu ketika ada seorang OKU cacat penglihatan datang jumpa Nabi.
Dia datang jumpa Nabi, dia mengadu, "Ya Rasulullah, saya punya rumah nak pergi masjid, jalannya agak susah. Saya pula tak ada orang yang boleh pandu saya ke masjid. Dia OKU penglihatan. Saya tak ada guide ataupun caregivers yang boleh guide saya pergi masjid. Habis apa kamu nak? Boleh tak ya Rasulullah, saya minta pengecualian, saya semayang kat rumah saja. Sebab masyaqqah, saya tak boleh nak pergi masjid, tak ada orang nak bawa. Boleh tak pengecualian, saya semayang di rumah?" Nabi kata, "Okey, tak ada masalah. Boleh, no problem." Okey, dia pun pergi lah. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, Nabi panggil, sekejap, mai sini. "Hal tasma'un nidaa bis salati?" Kamu dekat rumah boleh dengar tak azan daripada masjid? Jawab laki-laki OKU tu, "Boleh dengar ya Rasulullah." "Oh, kalau begitu fa'ajib." "Oh, minta maaf, kamu berhenti sembahyang." "Saya ni tak nampak dah tu, kadang-kadang sebab kau dengar. Kau dengar azan, kau mesti datang." Ini hadis riwayat Muslim. Disebabkan itu ada para ulama mewajibkan sembahyang jemaah di masjid. Bayangkanlah tuan-tuan. Bahkan dalam hadis yang lebih keras, Nabi menyebut orang meninggalkan sembahyang berjemaah ini munafik. Ada satu hadis panjang daripada Abdullah bin Mas'ud. Nabi menyebut, "Man sarrahu ayaqallah wa dan musliman falyuhafiz ala haula'i sholawati haitsu yunada bihinna." Siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan selamat, hendaklah dia jaga sembahyang berjemaah di mana saja azan berkumandang yang dia dengar. "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Dan sesungguhnya kami menganggap siapa-siapa yang tidak hadir untuk sembahyang berjemaah, maka itulah orang munafik yang jelas kemunafikannya, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi zaman Nabi dulu, orang yang tak pergi sembahyang berjemaah ni munafik. Maka kalau kita hari ini berat nak pergi sembahyang berjemaah di masjid, duka cita dimaklumkan, kita tergolong sebagai golongan munafik. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lebih keras lagi, kata dia, "Walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifun fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyukum wala taraktum sunnata nabiyyukum la dhalaltum." Sekiranya kamu sembahyang di rumah, maka kamu sebenarnya telah meninggalkan petunjuk dan suruhan Nabi kamu. Siapa meninggalkan petunjuk dan suruhan Nabi, maka orang itu confirm sesat. Confirm sesat, kata Ibn Mas'ud. Sebab itulah orang yang kerap datang ke masjid, mengimarahkan masjid, Nabi jamin dia terselamat daripada tergolong dalam golongan munafik. Kata Abu Hurairah, Nabi sebut, "Laisa salatun athqal 'alal munafiqina min salatil fajr wal 'isya. Walau ya'lamuna ma fiha la atawhuma walau habwa." Sembahyang yang paling berat nak didirikan oleh orang munafik, sembahyang berjemaah yang paling berat adalah sembahyang subuh dan sembahyang isya. Tapi kalau mereka tahu berapa fadilat, nescaya mereka akan datang ke masjid walaupun terpaksa merangkak. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka inilah hakikat kita kena terima. Kalau kita payah pergi masjid, maka kita adalah golongan munafik. Ini agak keras sikit lah, tapi tidaklah ke arah itu. Tuan-tuan semua orang baik-baik, mungkin sibuk je, bukan sebab munafik. Tak ada Ustaz tengok Netflix, tak habis cerita, tak ada nak kebahagiaan, mungkin sebab itu saja. Banyak lagi nak diterangkan, tapi saya ingat kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita